saudara-saudari sekalian. Dan juga selamat Hari Natal semua. Saya berdoa semoga kamu semua sehat dan bahagia. Kasih dan berkat Tuhan berlimpah-limpah di hidup kamu semua. Bulan Disember adalah bulan yang istimewa, bahagia dan juga membawa harapan hidup kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana menghantar Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dan memberikan harapan dalam hidup kita. Oleh itu, janganlah kita memusnahkannya, terutamanya dengan lidah kita, tetapi memuliakannya. Hari ini, kita akan belajar tentang lidah memberkati, lidah membunuh. Ianya adalah sambungan dari perkongsian saya dari surat Yakobus. Bulan yang lepas, kita telah belajar tentang pengamalan kehidupan kerohanian yang benar, murni dan tidak ternoda di hadapan Tuhan dan mengekang lidah kita. Mesej Yakobus yang seterusnya ialah tentang memilih jalan yang betul dan mengamalkan kesalehan yang berkenan kepada Tuhan. Ianya bermula dari lidah kita. Dalam surat Yakobus bab 3 ayat 1 hingga 12, Yakobus akan mengajar kita tentang setiap manusia memiliki senjata yang berbahaya. Setiap manusia dilahirkan dengan anggota yang boleh melakukan kerosakan yang besar atau kebaikan yang besar. Di sini Yakobus mengajar kita tentang cara kita mengguna lidah kita. Lidah adalah salah satu anggota medan peperangan yang utama dalam hidup harian kita. Untuk menjadi seorang yang saleh, kita haruslah menjaga lidah kita. Kita tidak akan bersedia menghadapi pertempuran dan dosa lidah kita sendiri, melainkan kita menyedari kehebatan dan masalah lidah yang boleh diakibatkannya. Kita semua cenderung untuk membenarkan diri kita sendiri dengan berbanding kita dengan orang lain yang lebih jahat. Berbanding dengan cara mereka bercakap, mereka akan kata, saya adalah baik. Tetapi Yakobus di sini memberikan keterangan yang jelas bagi membukakan mata kita tentang betapa seriusnya masalah lidah kita. Yang hairan ialah Yakobus tidak memberi nasihat tentang cara mengawal lidah kita, tetapi kita menyatakan betapa besarnya masalah lidah kita. Bukannya senang bagi kita memahami dan menjinakkan lidah kita. Yakobus mengatakan untuk menjinak lidah kita yang dahsyat ini, kita harus mengenali kebesaran pertempuran yang kita akan hadapi melalui lidah kita. Ianya memang sukar bagi kita memahaminya dengan teliti, tetapi kita boleh menyusun kata-kata Yakobus kepada 4 kebenaran tentang lidah yang kita harus fahami bagi menjinakkan lidah kita. Yang pertama, bagi kita menjinakkan lidah kita ialah kita mesti bertanggungjawab atas apa yang kita katakan. Yakobus bab 3 ayat 1 hingga 2 berkata, saudara-saudaraku, sepatutnya berapa orang sahaja antara kamu berusaha menjadi guru. Kamu tahu bahawa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Kita semua sering membuat kesalahan. Jika seseorang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya, dia orang yang sempurna. Dia dapat menguasai seluruh dirinya. Di sini kita dapat memahami bahawa di zaman Yakobus ada ramai orang yang ingin melantik diri sendiri sebagai guru di rumah ibadah. Kerana pada masa itu, guru-guru adalah sangat dihormati dan disanjung tinggi. Tetapi adalah salah jika guru-guru ini hanya ingin mendapatkan kedudukan dan dihormati orang ramai. Sebenarnya, segala pengajaran tentang kitab suci hanyalah Tuhan yang layak dipuji
dan dimuliakan. Dalam Matius bab 23 ayat 6 hingga 11, Yesus mengecam orang Farisi dengan berkata, mereka gemar akan tempat yang terbaik di masjid jamuan dan akan kerusi istimewa di rumah ibadat. Mereka suka dihormati orang di pasar dan suka dipanggil guru. Janganlah minta orang menyebut kamu guru, kerana kamu semua bersaudara dan guru kamu hanya satu. Janganlah panggil sesiapa pun di dunia ini bapa, kerana kamu hanya mempunyai satu bapa yang di syurga. Janganlah minta orang menyebut kamu pemimpin, kerana penyelamat yang diutus oleh Allah ialah itu satu-satunya pemimpin kamu. Orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Oleh yang demikian, janganlah menjadi guru atau ketua sebab ingin mendapat kedudukan dan dihormati orang ramai. Orang macam ini akan dikenali sebagai orang yang mengasihi diri sendiri dan bukannya mengasihi Tuhan. Di ayat ini, Yakobus menjelaskan bahawa seseorang tidak sepatutnya menjadi guru selain ianya dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah kerana seseorang yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras oleh Tuhan berbanding dengan orang lain. Orang yang mengajar firman Tuhan akan lebih bertanggungjawab kerana kata-kata mereka mempengaruhi lebih ramai orang. Oleh itu, apabila kita mengajar, kita haruslah mengingati hakikat yang serius bahawa kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban. Dalam ayat 2, Yakobus menjelaskan bahawa kita semua selalu melakukan kesalahan. Kita terdedah kepada dosa. Kita tidak sempurna. Tetapi orang yang boleh mengawal lidah adalah seorang Kristian yang sempurna dan matang. Ini bererti mengawal lidah adalah perkara yang sukar. Orang yang boleh mengawal lidah jelasnya adalah orang yang telah mengembangkan kawalan rohani ke atasnya. Oleh itu, salah satu tanda asas kematangan kerohanian ialah disiplin diri. Disiplin diri dalam pengawalan pertuturan. Kata-kata kita sama ada mengesahkan bahawa kita adalah orang yang benar-benar beriman atau mendedahkan kita tidak mengenali Tuhan Yesus. Jika kita berbuat dosa dengan ucapan kita, kita perlu memohon ampun kepada Tuhan dan juga meminta pengampunan daripada orang yang kita buat dosa. Orang yang beriman mempunyai perasaan bertanggungjawab ke atas ucapan mereka. Fikirlah sebelum bertutur dan bertanggungjawab atas pertuturan kamu. Kedua, bagi kita menjinak lidah kita adalah kita mesti mengenai kekuasaan lidah kita untuk kebaikan atau kejahatan. Mari kita baca ayat 3 hingga 5 dalam surat Yakobus bab 3. Kita memasang kekang mulut kuda supaya kuda menuruti kehendak kita. Dengan kekang kita dapat mengendalikan kuda. Demikian juga halnya dengan kapal. Meskipun besar dan digerak oleh angin yang sangat kencang, namun kapal dikendari oleh kemudi yang sangat kecil. Kapal bergerak ke arah yang dihendaki jurumudi. Demikian juga dengan lidah kita. Meskipun kecil tetapi dapat menyombongkan perkara-perkara yang besar. Bayangkan betapa luasnya hutan yang dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Yakobus di sini menjelaskan mengapa kita mesti mengawal lidah kita. Lidah adalah bahagian anggota yang penting di badan kita. Yakobus menggunakan 3 perbandingan untuk menyatakan apa dia lidah dan mengapa ia mesti dikawal. Perbandingan yang pertama ialah memasang kekang pada mulut kuda. Kuda akan memantongi kemahuan penunggangnya selepas ianya dipasang kekang di mulutnya. Penunggang memerintah kuda dengan menarik tali kekang di mulut kuda. Kekang yang kecil itu yang digunakan oleh penunggang untuk mengawal seluruh badan kuda.
Perbandingan yang kedua ialah kemudi kapal. Kapal yang besar digerak oleh ombak dan angin kuat. Walau bagaimanapun, kemudi kapal yang sangat kecil dapat digunakan oleh jurumudi untuk mengawal dan memandu kapal ke arah yang dihendakinya. Perbandingan pertama dan kedua adalah serupa. Kekang di mulut kuda dapat mengawal seluruh badan kuda dan kemudi kapal dapat mengawal seluruh kapal. Yakobus membayangkan bahawa penunggang kuda itu mempunyai kawalan ke atas haiwan itu. Jurumudi mempunyai kemudi untuk mengawal kapal besar. Dalam kedua-dua bandingan ini, menyatakan setiap orang mempunyai kawalan ke atas seluruh badan. Perbandingan yang ketiga dan terakhir ialah bagai api kecil boleh membakar hutan besar. Sebatang mancis kecil dapat membakar satu hutan yang besar. Kebakaran yang kecil boleh memusnahkan dan merosakkan. Oleh yang demikian, walaupun lidah adalah anggota badan yang kecil di badan kita, ia boleh membawa kebanggaan atau kemegahan terhadap perkara-perkara yang kecil. Ia juga boleh membawa kita banyak masalah yang besar sehingga boleh memusnahkan hidup kita dan orang lain. Pada zaman moden ini, kita juga boleh guna steering kereta sebagai contoh. Kita menggunakan steering kereta untuk mengawal pergerakan seluruh badan kereta. Walaupun ianya merupakan salah satu alat yang kecil di badan kereta. Yakobus ingin mengajar kita di sini, jika kita boleh menguasai perkataan kita dalam pertuturan kita, kita juga boleh menguasai hidup kita. Memenangi pertarungan dalam pengawalan lidah adalah penting untuk memenangi semua pertempuran hidup kita yang lain. Untuk memenangi pertarungan ini, kita harus mempunyai hati yang berubah. Yesus mengajar kita bahawa dari limpahan hatilah mulut bercakap. Matius bab 12 ayat 33 hingga 35. Jadi kita haruslah mengenali kekuasaan lidah kita dan tidak boleh berfikir bahawa kita hanya akan menukar kata-kata kita dan menjadi sebagai penghujung cerita. Kita mesti mengubah hati supaya kita dapat mengawal lidah. Dengan mengawal lidah kita, kita dapat menguasai anggota badan kita yang lain. Perkara yang ketiga untuk menjinakkan lidah kita adalah kita mesti menyedari bahawa sumber kejahatan tidak dapat diubah oleh manusia. Kita boleh lihat surat Yakobus bab 3 ayat 6 hingga 8. Mengatakan, lidah seperti api. Pada diri kita, lidah seperti dunia yang dikuasai kejahatan dan menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Lidah menghanguskan seluruh hidup kita dengan api yang berasal dari neraka. Manusia dapat menjinakkan dan memang sudah menjinakkan semua makhluk lain, binatang buas, burung, binatang menjala dan ikan. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah manusia. Lidah itu jahat dan tidak dapat dikuasai serta penuh dengan racun yang mematikan. Yakobus di sini berfokus kepada lidah. Walaupun kecil, ianya mempunyai kuasa yang sangat merosakkan. Lidah adalah api yang mempunyai kuasa membakar semua perhubungan kita. Ayat 6 adalah ayat yang agak rumit dalam bahasa Yunani. Lidah kita laksana api. Lidah kita adalah diibaratkan dunia yang dikuasai kejahatan dan memenuhi seluruh diri kita dengan kejahatan. Lidah menghapuskan hidup kita dengan api dari neraka. Dengan demikian, bukan sahaja lidah merosakkan seluruh orang, tetapi ia juga membakar dan mendatangkan malapetaka sepanjang hayat. Kata-kata cua memusnahkan hubungan dan juga memusnahkan hidup. Ia menyakit perasaan dan merosakkan hubungan. Lidah bukan
hanya menyakiti dan memusnahkan orang lain, tetapi ia juga menyakiti dan memusnahkan hidup diri sendiri. Diri kita sendiri juga akan menghadapi berbagai masalah disebabkan kita tidak dapat mengawal percakapan kita. Lidah yang tidak terkawal akan mencemar seluruh badan kita. Ianya memusnahkan kita. Percakapan bahasa kotor dan kasar juga membawa kekotoran di dalam hati dan pemikiran kita. Lidah mengawal badan. Apabila lidah kita bercakap kotor dan beracun, maka tubuh kita akan mengikutinya. Apabila kita mengumpat dan mengeluarkan kata-kata jahat dan kotor, maka kita akan menjadi orang yang hodoh dan berdosa. Apabila kita memfitnah orang, kita telah mendedarkan hati kita yang dingin dan tidak berbelas kasih. Kata-kata macam ini membawa kegelapan di hati dan meninggal kesan yang tidak baik di jiwa kita. Yakobus menggunakan 4 kata kunci untuk memberi keterangan tentang potensi lidah sebagai api yang merosakkan, iaitu dunia kejahatan, anggota tubuh, roda kehidupan dan api neraka. Lidah yang tidak terkawal merupakan wujud dari kejahatan yang berasal dari dorongan hati, namun mampu menyebar hingga ke seluruh tubuh. Sumber masalah yang sesungguhnya adalah dari fikiran dan keinginan manusia yang membuat lidah menjadi jahat dan membawa kesan pada seluruh manusia. Oleh itu, selalu ingat bahawa lidah menghasilkan perkataan yang ada kekuatan yang tersimpan, yang boleh memberikan kesan positif atau negatif dalam hidup kita. Lidah merupakan bahagian tubuh yang susah dikendali. Dalam ayat 7 dan 8 menjelaskan bahawa semua jenis binatang buas boleh dijinakkan oleh manusia, tetapi tidak demikian dengan lidah manusia. Hal ini menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa atas lidahnya selain dari menyerahkan lidahnya dan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedaulatan Tuhan sangat diperlukan. Apabila kita membenarkan Roh Kudus mengawal hati kita, lama-kelamaan buah roh akan muncul di dalam hidup kita. Ini termasuk kasih, kesabaran, kebaikan, lemah lembut dan penguasaan diri. Semua ini berkaitan dengan penguasaan lidah. Untuk menjinakkan lidah yang dahsyat ini, kita mesti berjalan dalam roh Tuhan setiap hari untuk menangkap setiap pemikiran Yesus Kristus. Akhirnya, lidah yang sangat jahat adalah disebabkan kejahatan hati seseorang. Untuk membaikinya, kita harus berjalan atau berserta dengan Tuhan dan membenarkan Roh Kudus memimpin hati kita. Yang keempat dan terakhir bagi kita menjinakkan lidah kita adalah kita mesti menyedari bahawa ketidakselarasan atau ketidakkonsistenan lidah berakar pada sumbernya. Mari kita tengok surat Yakobus bab 3 ayat 9 hingga 12. Kita menggunakan lidah untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuk sesama manusia yang sudah diciptakan menurut rupa Allah. Ucapan syukur dan kata-kata kutukan keluar dari mulut yang sama. Saudara-saudaraku, perkara ini tidak seharus berlaku. Tidak ada mata air yang mengeluarkan air tawar dan air pahit dari sumber yang sama. Saudara-saudaraku, pokok ara tidak dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur tidak dapat menghasilkan buah ara. Mata air yang masin juga tidak dapat mengeluarkan air tawar. Di sini Yakobus menunjukkan perhatiannya dalam ketidakkonsistenan besar manusia.
Orang Kristian boleh berkata puji Tuhan dan pada masa yang sama boleh berkata perkara-perkara yang jahat tentang orang lain. Contohnya, ada setengah orang di gereja menyanyi pujian kepada Tuhan dan bila mereka keluar dari pintu gereja, mereka mula mengumpat tentang orang lain dan dengan kata-kata yang tidak baik dan menyakitkan. Golongan ini adalah hipokrit. Keadaan mereka mencerminkan apa yang ada dalam hati mereka. Dengan adanya hati yang tidak konsisten dan mendua, mengakibatkan mereka mencerminkan ketidakkonsistenan dalam perkataan mereka. Oleh itu, kita harus memahami sesungguhnya Tuhan ingin kita agar mengerti tujuan sebenarnya dia menciptakan lidah. Tujuannya yang sebenar adalah supaya kita dapat memuji dia dan memuliakan dia melalui mulut kita. Selain itu, kita juga dapat menggunakan untuk memberkati sesama kita. Yakobus kemudiannya menunjuk bahawa apa yang sering berlaku di kalangan orang Kristian adalah bertentangan dengan alam semula jadi. Mata air yang sama tidak mengeluarkan air tawar dan seterusnya mengeluarkan air pahit. Pokok ara juga tidak menghasilkan buah zaitun atau pokok anggur tidak menghasilkan buah ara. Air masin tidak menghasilkan air segar. Ini pun sama dengan Yesus berkata dalam Matius bab 12 ayat 34 dan bab 15 ayat 18. Hai kamu orang jahat, bagaimanakah kamu dapat mengatakan perkara-perkara baik padahal kamu ini jahat? Orang mengucap apa yang terkandung di dalam hati, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan hal-hal inilah yang menajiskan orang. Oleh itu, dalam Amsal bab 4 ayat 23 menasihatkan kita, berhati-hatilah tentang apa yang kamu fikirkan, kerana pemikiranmu menentukan hidupmu. Dengan demikian, jika kita ingin menjinakkan lidah yang dahsyat ini, tempat permulaan kita adalah dari hati kita. Berusaha melawan setiap pemikiran kepada ketaatan Kristus, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus bab 10 ayat 5. Berjalan di bawah kawalan Roh Kudus. Dalam Galatia bab 5 ayat 18. Baharui fikiran kita dengan menghafalkan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Roma bab 12 ayat 1 hingga 2 dan Mazmur bab 119 ayat 11. Hati yang diperbaharui membolehkan penghasilan perkataan yang murni dan konsisten dalam kemuliaan ucapannya. Walaupun tidak 100% sempurna, tetapi sekurang-kurangnya menghampiri Tuhan Yesus. Oleh yang demikian dan sebagai kesimpulan, kita tahu bahawa lidah memang merupakan satu anggota tubuh yang kecil, tetapi ianya membawa kemusnahan jika tidak mengawalnya dengan baik. Salah mengguna lidah membawa malapetaka dalam hidup kita. Tetapi jika kita tahu tujuan ciptaan lidah oleh Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita dapat mengawalnya dengan baik dan betul. Ianya dapat membawa berkat kepada orang lain dan diri sendiri. Seperti yang kita belajar tadi, bahawa lidah memang berkuasa dan sumber kejahatan tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi, kita memerlukan Tuhan menguasai lidah dan hati kita. Serahkanlah kepada Tuhan untuk sentiasa dikuduskannya, supaya kita tidak selalu jatuh dalam dosa kerana lidah kita. Serahkan diri kepada Tuhan dan membenarkan Roh Kudusnya membimbing kita. Kita memohon kepada Tuhan agar Dia sentiasa menguasai setiap perkataan kita katakan adalah memberkati Tuhan dan orang lain dan juga memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga,
Kaulah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Kami di sini ingin memohon ampun dari Kau kerana tidak dapat mengawal lidah kita. Kadang-kadang kita suka bergosip dan bercakap perkara yang tidak baik tentang orang lain. Oleh itu, kita serahkan diri kita kepada Kau. Kuduskanlah kita dan Roh Kudus bimbinglah kita supaya kita akan sentiasa berserta dengan Kau. Kawallah setiap percakapan kita dan berikanlah kita ketenangan hati dan kebijaksanaan supaya dapat mengawal pertuturan dan selalu bertenang menghadapi segala masalah di hidup kita. Supaya kita bertumbuh matang dan mempunyai jiwa bersih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Kasih kita berdoa. Amin. Terima kasih dan jumpa lagi. Selalu ingat hidup berserta bersama Tuhan Yesus dan kawallah lidah kita.